Buletin Didik 24 Januari bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 53 orang murid Sekolah Kebangsaan SK Assumption seberang Perai Utara, Pulau Pinang disuraikan ke sekolah berhampiran. Kementerian Pendidikan KPM menerusi kenyataannya memaklumkan ketetapan itu diambil berdasarkan trend enrolment murid yang menurun dari setahun ke setahun. Menurut kenyataan itu, pada masa ini sekolah tersebut beroperasi dengan enrolment murid seramai 53 orang dengan 15 guru dan 2 anggota kumpulan pelaksana AKP. Dalam pada itu, terdapat 5 buah sekolah berdekatan dalam lingkungan antara 0.35 hingga 5.8 km. Ia termasuk Sekolah Kebangsaan Kuala Perai, Batuwerf, Sekolah Kebangsaan Sungai Nyor dan Sekolah Kebangsaan Hir Johari, Perai. Penyuraian tersebut juga dapat meningkatkan kecekapan penggunaan sumber melalui agihan semula guru dan AKP yang terlibat ke sekolah lain. Walau bagaimanapun susulan sesi persekolahan yang sedang berlangsung, KPM telah memohon penangguhan pengosongan bangunan dan tapak sekolah sehingga tamat sesi persekolahan penggal ketiga pada Mac depan. KPM akan turut membantu memudah cara urusan kemasukan murid ke sekolah baharu pilihan ibu bapa bagi kalender akademik sesi 2022-2023. Penyelarasan kebenaran pulang ke rumah bagi pelajar di institusi pendidikan sempena cuti Tahun Baru Cina antara dibincangkan dalam mesyuarat pengurusan jangkitan COVID-19 Kementerian Pendidikan KPM semalam. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, mesyuarat yang dihadiri pengurusan tertinggi dan pegawai KPM itu turut menyentuh perkara penting berkaitan pengurusan operasi institusi pendidikan ketika pandemik yang memerlukan perhatian segera. Dalam perkongsian di Facebooknya, Datuk Dr. Razi berkata, kementeriannya sentiasa berusaha mendapatkan pendekatan terbaik untuk mengurangkan risiko jangkitan dalam kalangan warga sekolah, khususnya pelajar di sekolah berasrama. Justru, KPM memohon kerjasama semua pihak, khususnya ibu bapa, murid dan guru untuk sama-sama membantu serta menyokong usaha pihaknya untuk memastikan murid dapat terus mengikuti pembelajaran secara bersemuka dengan selamat. 2 hari lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan menunggu laporan terperinci daripada jawatan kuasa pro tem untuk menentukan sebarang pertimbangan membabitkan isu peningkatan kes COVID-19 dalam kalangan pelajar sekolah. Kluster pendidikan di Kedah membabitkan seramai 525 pelajar dan 25 guru setakat ini. Jabatan Kesihatan Negeri JKN memaklumkan 8 kluster pendidikan yang dikesan di seluruh negeri menyebabkan 15 sekolah ditutup. JKN Kedah juga mengesan kes positif membabitkan 5 sekolah di 5 daerah iaitu Pendang, Kulim, Kubang Pasu, Yan dan Kuala Muda. Berikutan itu, Jabatan Pendidikan Negeri dan pihak pengurusan sekolah diminta untuk meningkatkan pemantauan termasuk memastikan prosedur operasi standard SOP ditetapkan dipatuhi. Bagi 15 sekolah yang ditutup, ia membabitkan 13 sekolah harian berasrama dan 2 sekolah harian biasa. Kesemua pelajar yang positif dihantar ke Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC. 9 sekolah yang sebelum ini ditutup akibat kebakaran di tapak pelupusan sampah Pulau Burung, Nibong Tebal, Pulau Pinang dibuka semula pada hari ini. Ibu bapa dan pelajar terbabit lega dengan pembukaan semula sekolah serta penyambungan pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka susulan pencemaran udara yang semakin pulih. Tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Nibong mendapati kehadiran pelajar seperti biasa. Selain dihantar oleh ibu bapa, perkhidmatan bas sekolah juga didapati sudah kembali beroperasi. Waris pelajar yang ditemui jelas lega dengan pembukaan semula sekolah selepas 3 hari ditutup kerana tidak mahu sesi pembelajaran terganggu khususnya bagi kelas peperiksaan awam. Alhamdulillah kan. Dah lama dah dulu PKP kan. Ni apa acak pula. Jadi pembelajaran tu kira terganggu kan. Jadi boleh sekolah ni alhamdulillah. Pihak sekolah dah nyatakanlah SOP ataupun penjagaan diri yang lebih ketat lah. Memandangkan setakat semalam masih 51% lagi kebakaran masih tak dapat dipadamkan. Tapi pihak bomba sudah cuba sebaik mungkin. Tapi alhamdulillah lah pagi ni saya tengok cuaca pun macam okey. Baguslah untuk pelajar-pelajar sebab dah lama cuti kan.
Jadi alhamdulillah lah ni semoga kebetulan anak saya pula dia akan mendapat peperiksaan SPM. Jadi dengan adanya sekolah ni saya berharap supaya dia dapat mengekalkan prestasi dia lah. Sebab kata kalau belajar cara online PDP di rumah ni rasanya tak sama dengan bersemuka ni lah. 10 sekolah di daerah seberang Perai Selatan diarah tutup selama 3 hari dari 19 hingga 21 Januari lalu ekoran pencemaran udara yang serius akibat kebakaran di tapak pelupusan sampah. 2 hari lepas, Jawatan Kuasa Bencana Daerah memutuskan untuk membuka semula 9 sekolah setelah mengambil kira keadaan cuaca yang bertambah baik. Manakala sekolah jenis kebangsaan Tamil Bairam yang terletak berhampiran dengan kawasan kebakaran masih ditutup. Kebakaran di tapak pelupusan sampah seluas 6.5 hektar itu masuk ke hari ke-13 hari ini selepas kejadian dikesan pada 12 Januari lalu dan ia belum dapat dipadamkan sepenuhnya. Polis Diraja Malaysia PDRM julung kalinya akan melaksanakan penguatkuasaan secara digitalisasi menerusi Ops Selamat 17 yang akan bermula 28 Januari ini sehingga 6 Februari depan sempena Tahun Baru Cina. Penguatkuasaan membabitkan penggunaan alat kamera pengesanan laju atau in-car radar serta Intelligent Compound Online System ICOPS yang memberi nilai tambah berbanding penguatkuasaan biasa. In-car radar dan ICOPS akan digunakan di setiap kereta peronda lebuh raya yang membuat penugasan di sepanjang lebuh raya termasuk lebuh raya plus. Kedua-dua peralatan ini amat membantu dalam menyimpan serta membina data profil kenderaan secara sistematik bagi rekod analisa PDRM pada masa kini dan hadapan. In-car radar ni menentukan bahawa pemandu akan mematuhi jalan raya tidak membawa kenderaan di tempat-tempat yang sepatutnya dalam 100 bawah pada 110 km untuk memandu dengan deras ni apa semua. So mana-mana kalau ICOP ini ada satu sistem ataupun yang mana kita boleh melihat kenderaan nombor plate kenderaan sama ada kenderaan itu mempunyai kenderaan itu telah didaftarkan sebagai kenderaan yang disaman dan waran tangkap telah dikeluarkan. Selepas hampir 2 tahun tidak dilaksanakan berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Ops Selamat 17 masih mengekalkan tema sama iaitu Rumah Selamat, selamat sampai ke destinasi. Plus dijangka menerima lonjakan jumlah kenderaan 1.6 juta sepanjang cuti sambutan Tahun Baru Cina. Ia adalah peningkatan 17.4% berbanding 1.4 juta kenderaan pada hari biasa. Mengangkat tema keluarga Malaysia, bertunjangkan titik kebersamaan dan kesyukuran dalam kalangan rakyat berbilang bangsa. Semua itu diterjemahkan menerusi projek khas iklan komersial berkonsepkan opera Cina bagi menghidupkan kembali persembahan budaya klasik masyarakat Tionghoa. Siang tadi berlangsungnya sesi penggambaran terakhir iklan komersial berkenaan yang diadakan di Pasar Seni Ibu Negara. Berdurasi selama seminit, ia akan ditayangkan pada malam Tahun Baru Cina di semua platform televisyen dan media sosial. Memang membesar dengan menonton Chinese opera. Macam saya originally daripada Batu Pahat, memang kat kampung Batu Pahat ni banyak je opera pop-up kan dekat kampung-kampung jiran-jiran kita. So terinspirasi dari sinilah kita rasa macam kenapa tak kita portray satu seni yang actually kita grow up together. It would be fun for us to also share back for Malaysia. To link back with the Chinese New Year, actually the value that kebersamaan in this TVC yang menjadikan dia sesuai untuk tayangan rakyat Malaysia sempena Tahun Baru Cina ini. Iklan komersial terbabit mengisahkan kehidupan pelakon opera Cina, Xiu Lin, yang berdepan dilema mempertahankan seni budaya itu. Dengan azam dan tekad, dia dibantu pekerja bapanya yang terdiri daripada berbilang bangsa dan latar belakang.
Bersua kembali. 50 penuntut Universiti Malaysia Sabah UMS menyertai sesi program pengenalan memanah tradisional yang dikendalikan Rauja Archery dengan kerjasama Kelab Memanah Kesatria Kota Kinabalu Sabah. Program membabitkan penuntut ijazah sains sukan itu antara lain memperkenalkan asas mengenai memanah tradisional, pengenalan peralatan memanah tradisional, tata cara keselamatan ketika memanah, adab dan sunnah memanah tradisional serta kepelbagaian jenis posisi dalam memanah tradisional. Menurut Presiden Kelab Memanah Kesatria Kota Kinabalu, Mat Suhaimi Sapii, program terbabit juga adalah pembuka tirai pengoperasian semula arena memanah tradisional pantai UMS. Pengisian aktiviti semalam, kata Mat Suhaimi, dimulakan dengan takliman mengenai pengenalan memanah tradisional, kemudian diteruskan dengan aktiviti praktikal memanah, khusus berdasarkan silibus memanah yang dirangka Kelab Memanah Kesatria Kota Kinabalu dan juga pertandingan dalam kalangan pelajar. Seramai 10 orang jurulatih daripada kalangan pemanah tradisional Sabah yang berpengalaman membantu dalam membimbing penuntut yang terbabit dalam program ini. Dalam pada itu, Mat Suhaimi berkata, program terbabit juga salah satu usaha pihaknya dalam melahirkan bakat pemanah tradisional baharu, khususnya golongan belia Sabah. Pada masa sama, Mat Suhaimi juga yakin arena memanah tradisional pantai UMS ini juga satu-satunya lokasi untuk belajar memanah tradisional di Malaysia yang dibuat khusus di dalam Institut Pengajian Tinggi Awam. Secara tidak langsung, ia akan menjadi platform utama melahirkan lebih ramai pemanah tradisional. Peta, bijak dan penyampaian maklumat yang begitu jelas. Lagak adik Muhammad Haziq Muhammad Ashraf menerusi video yang tular di laman media sosial siang tadi menerima pujian warganet. Rata-rata mereka terkejut kanak-kanak seusianya mampu beraksi seperti seorang wartawan yang sedang bertugas di lokasi tugasan. Video berdurasi 2 minit 47 saat itu menjadi perbualan ramai netizen dengan kepetahannya bercakap dan berkongsi maklumat apa yang berlaku berhampiran dengan kediamannya. Gelagat Muhammad Haziq bercerita mengenai penemuan seekor ular sawa di Bukit Selambau, Sungai Petani Kedah dalam logat Kedah juga mencuri tumpuan. Saya betul-betul terkejut. Mula-mula ceritanya saya berada di rumah. Saya berada di rumah sedang membuatkan kerja sekolah. Dan lepas saya buat kerja sekolah tu, kami terima mesej daripada Encik Atan, daripada Atan Costa. Daripada Atan Costa kami menerima mesej dan dia cakap bahawa ada seekor ular sawa yang besar sedang berada di dalam longkang. Longkang dia macam ni lah. Tapi dia duduk kat dalam tu. Saya nampak amat-amat besar dan dia sedang kenyang dan besar lah. Dia kita tak tahu dia makan apa. Kita tengok naik tinggi ke ayak ni. Kita ingat kan sampah lekat ke apa ke kan. Rupa-rupanya ular sawa yang amat-amat besar dan amat-amat dahsyat. Kita saksikan sama-sama ular sawa yang amat-amat besar. Gaya Muhammad Haziq turut dikatakan seperti seorang wartawan yang sedang melakukan lintas langsung ala-ala walk and talk hingga menyebabkan video itu mempunyai lebih 15,000 tanda suka dan telah dikongsi sebanyak 11,000 kali di laman Facebook. Adik Haziq juga aktif di laman Facebook dengan membuat video membuat kuih bersama emak dan adiknya. Nak tahu tak macam mana selipar kita boleh mencengkam? Hari ini saya ada satu selipar dan saya akan pakai dan kita akan tengok macam mana selipar ini mencengkam di permukaan bawah. Ada lihat tak tadi yang seperti akak berdiri di atas platform, akak tidak jatuh. Sebab apa ya? Okey, apa yang berlaku adalah disebabkan konsep geseran. Geseran adalah daya yang berlawan dengan gerakan yang berlaku di antara dua permukaan saling bersentuhan. So, semakin tinggi daya geseran, semakin tinggi jugalah daya cengkaman. Sebab itu, setiap bahan yang menghasilkan cengkaman yang berbeza. Agak-agaknya, selipar adik-adik, tapak dia diperbuat daripada bahan apa?
Sukan dimulakan dengan kejohanan Hoki Piala Asia Wanita 2022 di Muscat, Oman. Skuad wanita negara akan turun bagi aksi ketiga kumpulan A menentang Jepun jam 9 malam ini. Sudah tentu barisan pemain lebih bersemangat bagi mencipta kejutan selepas kejayaan menewaskan Singapura 2-0 pada perlawanan kedua semalam. Selepas dibenam India 9-0 Sabtu lalu, Malaysia berjaya membuat kebangkitan berdepan Singapura pada aksi kedua semalam apabila 2 gol daripada pemain berpengalaman Fatin Syafiqah Muhammad Syukri dan Nuraini Abdul Rashid membantu pasukan negara meraih 3 mata pertama kumpulan A di Kompleks Sultan Qaboos, Muscat. Malaysia yang dihadiahkan dengan pukulan sudut penalti pada minit ke-7 berjaya disempurnakan Fatin Syafiqah menewaskan penjaga gol Singapura Liu Yutong. Selang seminit kemudian, Malaysia sekali lagi dihadiahkan dengan pukulan sudut penalti dan kali ini giliran Nuraini Abdul Rashid untuk terus meletakkan Malaysia selesa di depan. Penguasaan jelas memihak skuad negara dalam baki dua suku berlawanan, namun ketangkasan penjaga gol kedua Singapura, Felisa Lai, menafikan banyak gerakan penyerang negara. Kedudukan 2-0 kekal sehingga tamat perlawanan. Against Singapore could be summarised as we were very, very good in quarter one and pretty much throughout quarter two, where the intensity of movement, the speed of positioning, the speed of passing and quality of passing was very, very high. It resulted in a lot of good circle penetrations and goal scoring opportunities. Saingan Grand Final PUBG Mobile Dunia melabuhkan tirainya semalam dengan wakil China Nova Esport gah bergelar juara untuk membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $1.59 juta Amerika. Sementara dua wakil negara, Team Secret dan Four Rivals Alliance, sekadar berpuas hati di tempat ke-12 dan 14 keseluruhan. Namun ia pengalaman yang cukup mengujakan, lebih-lebih lagi permainan PUBG turut akan dipertandingkan pada dua tamasya besar tahun ini di Sukan SEA di Hanoi, Vietnam dan Sukan Asia Hangzhou, China. Hari terakhir saingan, nyata usaha keras dilakukan dua wakil negara, Team Secret dan Four Rival Alliance untuk mendapatkan tempat terbaik berbaki 6 pusingan. Team Secret nyata paling menonjol, menamatkan permainan di tempat keempat pada pusingan ke-14 sebelum meraih kedudukan ketiga pada pusingan seterusnya. Four Rivals pula bermula baik pada pusingan ke-13 sebelum berdepan kesukaran untuk mengawal permainan. Dan selesai ke semua 18 pusingan, Team Secret kekal menamatkan aksi di tempat ke-12 sementara Four Rivals jatuh satu anak tangga mengakhiri saingan di kedudukan ke-14. We were a bit struggling because of different rotation. People are studying our rotation as well. And in a new venue for us to play, it's a bit hard for us to get adapt, especially for a kid. And there's a lot of mistakes here and there. But overall, we learned something new and we hope we can do better next time. Kami mendapat point ranking sebanyak 59 point dan 38 point elimination. So kami berjaya hanya di tempat 14 lah. So tapi kami dah cuba yang terbaik dan itulah resultnya. Mungkin ada kesilapan yang perlu diperbaiki untuk menghadapi season-season yang akan datang. Dengan juara, Nova Esport membawa pulang hadiah utama berjumlah $1.59 juta Amerika. Team Secret di tempat ke-12 selepas mengumpul 116 mata turut meraih hadiah wang tunai berjumlah $60,000 Amerika. Manakala Four Rivals $57,000 Amerika, hasil pencapaian mengumpul 96 mata di tempat ke-14. Liga Futsal Premier Malaysia MPFL, Kedah berjaya meraih kemenangan selepas mengatasi Selangor Tod United 4-2 pada aksi yang berlangsung malam semalam. Kedah terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Hafiz Marzuki pada minit ke-6 dan Fakhrul Islam pada minit ke-17. Selangor Tod United cuba bangkit dan mereka akhirnya berjaya mencari 2 gol penyamaan sejurus bermula separuh masa kedua hasil jaringan Amirul Sugito dan Wan Abdul Razik.
Namun Kedah menutup perlawanan dengan kemenangan selepas jaringan Syahmi Abdullah dan Farid Ahmad berjaya menewaskan penjaga gol lawan. Dengan kemenangan ini, Kedah naik ke kedudukan 4 Liga, 2 mata di belakang Pahang Rangers, Selangor Mac dan Selangor Tod United. Selepas dimulakan di negara ini sejak Rabu lalu, acara larian baton Sukan Commonwealth 2022 di Malaysia sampai ke penghujungnya. Siang tadi, larian terakhir berinspirasikan Bulan Pendidikan Sukan apabila baton dibawa ke Kedutaan Britain untuk dipamerkan. Pelbagai aktiviti dianjurkan berkaitan pendidikan yang dikelola Suruhanjaya Tinggi British di Malaysia. Ia dihadiri Pengarah Kedutaan Jazril Goh dan Suruhanjaya Tinggi British ke Malaysia Charles Hay. Larian baton Commonwealth di Malaysia adalah destinasi ke-29 membabitkan beberapa lokasi seperti Kuala Lumpur, Ipoh, Banting dan Putrajaya. Selepas ini, baton akan diterbangkan ke Brunei untuk larian seterusnya. Brunei adalah destinasi ke-30 daripada 72 negara yang dijelajahi. Sukan Commonwealth Birmingham akan membuka tirai 28 Julai hingga 8 Ogos depan. Aksi bola sepak Piala Asia Wanita 2022 di Mumbai, India. China berjaya melakar kemenangan bergaya menumpaskan Iran 7-0 dalam aksi kumpulan A. Manakala perlawanan India menentang Taiwan terpaksa ditunda ekoran kes pemain tuan rumah positif COVID-19. Berlangsung di arena bola sepak Mumbai, juara 8 kali China mencipta gol pertama perlawanan minit ke-28 menerusi Wang Shuang. Dan menuju tamat separuh masa pertama, Zhao Yuyi menjadikan kedudukan 2-0. Kembali selepas rehat, penguasaan China terus gagal disekat Iran dengan pelawat terus berpesta gol. Wang Shuang sekali lagi mencatat nama selaku penjaring apabila mudah menyempurnakan sepakan penalti minit ke-49. Wang Shansha pula terus menambah derita Iran dengan menyumbat 2 gol untuk kedudukan 5-0 sebelum Tang Jiali dan jaringan sendiri pemain Iran Fatimah Adeli melengkapkan kemenangan bergaya 7-0 China. Persembahan tarian singa dalam air di Aquaria KLCC mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Syafri Izan Wahab. Salam hormat. Assalamualaikum. Jumpa lagi.